Menurut Nik Safiah Karim, dialek geografi bermaksud sesuatu bahasa mungkin mempunyai banyak variasi bergantung kepada sejarah perkembangannya, jumlah penduduk dan luas daerah penyebarannya. Menurut Asma Haji Omar 2008 pula, dialek geografi bermaksud memberi keterangan kepada kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sejarah sesuatu bahasa. Dialek geografi juga merupakan sejarah kepada punca bahasa-bahasa berkembang secara tersendiri atau secara berkaitan dengan dialek-dialek yang wujud dalam bahasa tersebut. Dialek Melayu Kelantan. Dialek Melayu Kelantan merupakan bahasa Melayu lisan yang digunakan oleh masyarakat di negeri Kelantan. Dialek Melayu Kelantan bukan sahaja dituturkan oleh penduduk yang berasal daripada Kelantan, malah mereka yang menduduki negeri ini juga menuturkan dialek tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Dialek ini tidak mempunyai catatan sejarah yang mampu menunjukkan di mana dan bagaimana ia bermula, tetapi dialek ini merupakan pecahan kepada bahasa Melayu yang mula dituturkan sejak 1000 tahun yang lampau. Berbeza pula dengan bahasa Melayu standard. Bahasa Melayu standard merujuk kepada satu jenis bahasa yang menggambarkan keseragaman dalam bentuk dan fungsi bahasa. Menurut Asma Haji Omar 1977 pula, bahasa Melayu standard ialah bahasa yang diterima oleh semua anggota dalam masyarakat. Bahasa Melayu standard ini digunakan dalam urusan rasmi dan juga sebagai bahasa pengantar pendidikan. Kajian ini menggunakan teknik dokumentasi sebagai kaedah pengumpulan data di mana maklumat atau data bahasa dialek Kelantan ditinjau, dipilih dan dicatat. Bagi kaedah analisis data pula, perbandingan dilakukan berdasarkan 3 aspek, iaitu aspek semantik, morfologi dan fonologi. Keseluruhan video ditranskripsikan ke dalam ruangan lampiran, manakala maklumat dan data bahasa yang telah dikumpulkan ditranskripsikan ke dalam ruangan dapatan kajian ini. Bagi memudahkan penelitian pengkaji, data kajian kemudiannya dipersembahkan dalam bentuk jadual. Baiklah, aspek fonologi. Menurut Arba Ockman 1983, fonologi adalah bahagian dari linguistik deskriptif yang mempelajari mengenai bunyi-bunyi yang diucapkan dalam atau melalui mulut manusia. Seterusnya terbahagi kepada fonetik dan fonemik. Dalam video kajian ini, pengkaji telah menyenaraikan 20 perkataan dalam dialek Kelantan yang mempunyai kaitan dengan fonologi dan membahagikannya kepada 2 bahagian, iaitu proses pembentukan vokal belakang separuh sempit O serta peninggian vokal dan pengguguran konsonan nasal. Kedua-dua bahagian yang telah disusun dalam bentuk jadual ini masing-masing mempunyai 10 contoh. Dalam jadual pertama, iaitu proses pembentukan vokal belakang separuh sempit O, terdapat 9 daripada 10 contoh perkataan tersebut adalah berakhir dengan huruf vokal depan luas A dan 1 contoh perkataan berakhir dengan vokal tengah E. Sebagai contoh, perkataan nama dalam bahasa Melayu standard berakhir dengan huruf vokal depan luas A, tetapi apabila perkataan tersebut disebut dalam dialek Kelantan, perkataan nama tersebut berubah menjadi nama, iaitu berakhir dengan vokal belakang separuh sempit. Seterusnya adalah perkataan ke. Perkataan ke ini berakhir dengan vokal tengah E. Dalam dialek Kelantan, perkataan ke ini akan berubah huruf vokal akhirnya dan disebut ko, iaitu vokal belakang separuh sempit O. Oleh itu, setiap perkataan dalam bahasa Melayu standard yang berakhir dengan huruf vokal kebiasaannya akan berubah menjadi vokal belakang separuh sempit O jika disebut dalam dialek Kelantan. Dalam jadual ini terdapat perubahan yang melibatkan pengguguran nasal ne dan nge. Contoh untuk perkataan yang mengalami pengguguran nasal ne ialah perkataan jangan. Perkataan ini akan digugurkan konsonan nasal ne dan berubah menjadi jange dalam dialek Kelantan. Dalam dialek Kelantan, perkataan tersebut disebut pada akhir perkataan, iaitu vokal depan separuh sempit. Seterusnya, contoh perkataan dalam bahasa Melayu standard yang berakhir dengan konsonan nasal nge juga akan berubah bunyinya menjadi vokal depan separuh sempit
apabila disebut dalam dialek Kelantan. Sebagai contoh, perkataan abang dalam dialek Kelantan akan disebut abe kerana konsonan nasal ngeh dalam perkataan tersebut telah digugurkan. Selain itu, perubahan perkataan dalam bahasa Melayu standard yang melibatkan pengguguran nasal ini akan menyebabkan perkataan tersebut mengalami peninggian vokal, iaitu dengan adanya penggunaan vokal depan separuh sempit a dalam dialek Kelantan. Aspek semantik. Semantik ialah cabang linguistik yang mengkaji makna. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, semantik didefinisikan sebagai kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Berdasarkan video, terdapat beberapa ayat yang telah dikenal pasti memiliki unsur-unsur semantik ini. Jadual ini menunjukkan 7 ayat yang mengandungi unsur semantik homonim, di mana dalam setiap ayat, terdapat perkataan dalam dialek Kelantan yang mempunyai sebutan dan ejaan yang sama dengan perkataan dalam bahasa Melayu standard tetapi membawa makna yang berbeza. Dalam ayat pertama, perkataan doh. Doh dalam dialek Kelantan bermaksud sudah, manakala dalam BMS, ia bermaksud tepung yang telah diaduk dengan air dan lain-lain dan diuli untuk dibuat pastri dan sebagainya. Seterusnya, unsur simile dan konotatif. Simile yang juga dikenali sebagai perumpamaan merupakan perbandingan yang dibuat antara dua perkara yang berlainan. Namun, dianggap sama di mana perbandingan tersebut menggunakan kata perbandingan secara jelas seperti bak, serupa, seperti, sebagai, ibarat dan sebagainya. Dalam ayat muka hodoh macam nyepak yang bermaksud muka hodoh macam penyepak, kata perbandingan mace yang bermakna macam digunakan dalam pertuturan. Selain itu, wujud makna konotatif dalam ayat tersebut. Menurut Harimurti, konotatif didefinisikan sebagai aspek makna sebuah atau sekumpulan kata yang berlandaskan perasaan atau fikiran yang muncul atau diwujudkan pada penutur dan pendengar. Dalam ayat, penutur menyatakan mukanya hodoh seperti penyepak, di mana keadaan hodoh itu digambarkan boleh menyebabkan mana-mana individu yang melihatnya berasa geram sehingga ingin memberinya penyepak. Dari segi semantik, makna emotif merupakan makna yang serupa namun mempunyai nilai yang berbeza. Terdapat dua contoh perkataan yang digunakan di dalam video tersebut iaitu mampu dan mati. Sebagai contoh, mampu gila dan nak tunggu ayah mati dulu. Kedua-dua perkataan ini membawa maksud yang sama iaitu tidak bernyawa lagi. Penggunaan perkataan mampu lebih kasar dan membawa kepada perasaan marah, manakala penggunaan perkataan mati pula membawa nilai yang lebih halus. Namun, penggunaannya juga berbunyi kasar dan kebiasaannya merujuk kepada haiwan. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan aspek sintaksis. Sintaksis merupakan bidang linguistik yang mengkaji proses pembinaan ayat. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, definisi sintaksis ialah satu cabang linguistik yang mengkaji peraturan dan susunan kata dalam satu ayat. Sintaksis juga mengkaji aspek perbezaan binaan ayat melalui jenis ayat dan juga ragam ayat selain daripada mengkaji bentuk, struktur binaan dan konstruksi ayat menurut Nik Safiah Karim 2008. Bagi kategori jenis ayat yang terbahagi kepada 4 jenis iaitu ayat tanya, ayat penyata, ayat perintah dan ayat seru. Kesemua jenis ayat ini memberikan penjelasan dan perbezaan dari segi fungsi dan juga intonasinya. Jenis ayat yang dipilih oleh pekaji untuk dianalisis dalam video ini ialah ayat tanya. Intonasi bagi ayat tanya adalah berbeza daripada ayat penyata kerana ayat tanya diakhiri dengan tanda soal. Ayat tanya terbahagi kepada dua iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan kata tanya. Seterusnya, jenis ayat yang dapat dianalisis daripada video tersebut ialah ayat tanya dengan kata tanya. Ayat tanya dengan kata tanya merupakan ayat tanya yang menggunakan kata tanya di awal ayat. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat penggunaan perkataan yang merupakan kata tanya dalam ayat tersebut. Dalam dialek Kelantan, penggunaan perkataan bakpo dalam ayat bakpo jadi pondan membawa maksud kenapa jadi pondan dalam bahasa Melayu standard. Walaupun berbeza dari segi bunyi, ejaan dan cara sebutannya, namun kedua-dua perkataan bakpo dalam dialek Kelantan dan kenapa dalam bahasa Melayu standard merupakan kata tanya yang diletakkan pada awal ayat dan merupakan antara ciri-ciri yang perlu ada pada ayat tanya dengan kata tanya. Hasil daripada analisis video yang dijalankan, pengkaji mendapati bahawa di dalam video tersebut penggunaan ayat tanya tanpa kata tanya adalah lebih banyak berbanding ayat tanya dengan kata tanya.
Penggunaan kata tanya di awal ayat kebiasaannya digunakan untuk perkara yang lebih formal berbanding dalam perbualan seharian yang lebih bersifat santai. Terdapat 9 ayat tanya tanpa kata tanya yang dapat dikenal pasti yang mempunyai perbezaan dalam dialek Kelantan dengan bahasa Melayu standard. Perbezaan yang dikenal pasti adalah dari segi ejaan, cara sebutan, perkataan dan juga intonasi. Antara contohnya ialah ayat terpaksa, siapa paksa dalam dialek Kelantan, manakala dalam bahasa Melayu standard ianya disebut sebagai terpaksa, siapa paksa. Jika dilihat, tiada penggunaan kata tanya di awal ayat, namun kedua-duanya menggunakan tanda soal di hujung ayat. Kesimpulan daripada kajian ini, dialek negeri Kelantan mempunyai perbezaan yang sangat ketara dengan bahasa Melayu standard. Pengkaji juga telah mengkaji beberapa aspek linguistik, iaitu aspek fonologi, sintaksis dan semantik. Berdasarkan data dan analisis, perbezaan paling ketara ialah aspek fonologi, iaitu pengkaji telah berjaya menyenaraikan 20 data dan membahagikan kepada proses pembentukan vokal belakang separuh sempit, peninggian vokal dan pengukuran konsonan. Di samping itu, dialek Kelantan mempunyai variasi yang berbeza di setiap kawasan tersebut. Misalnya dari segi kosakata dan cara sebutan yang dihasilkan. Akhir sekali, hasil kajian ini bukan sahaja dapat mengenali aspek linguistik, malah dapat diaplikasikan pada